Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada pelajar-pelajar kelas 5 STEM Nano dan 5 STEM Grafik. Baiklah, untuk hari ini kita akan sambung pembelajaran kita iaitu bab 2 tekanan. Sebelum ini awak telah mempelajari mengenai tekanan cecair. Dan pada hari ini kita akan lihat tajuk yang seterusnya iaitu tekanan atmosfera. Okey, cikgu harapkan apabila kita masuk pada pembelajaran hari ini awak dapat lihat perbezaan antara tekanan atmosfera dan juga tekanan cecair. Okay. Dan pelajar-pelajar semua boleh merujuk kepada buku teks masing-masing sebab hari ini cikgu gunakan buku teks sebagai pembelajaran kita pada hari ini. Okey. Cuba kita lihat rajah yang terdapat dalam buku teks awak ni. Okey, kalau kita tengok di sini ada satu kepingan kaca, ada satu kepingan kaca di sini. Okey, diangkat dengan menggunakan penyedut getah yang besar. Di mana sistem ini dia mengaplikasikan tekanan atmosfera. Okey, jika awak ingat kembali ketika awak belajar tingkatan 2, awak telah mempelajari sebenarnya mengenai tekanan atmosfera. Awak ingat lagi tak salah satu contohnya iaitu apabila kita mempelajari mengenai kotak minuman, di mana awak kotak minuman awak minum, awak minum sehingga habis. Kemudian apabila air tu habis, awak masih lagi menghirup udara di dalam kotak tersebut, dan kita dapati apa yang berlaku, kotak itu menjadi kemek. Dan kita dah pelajari sebab apa situasi itu berlaku, di mana tekanan atmosfera di luarnya lebih tinggi berbanding tekanan udara yang di dalam, menyebabkan kotak itu kemek. Jadi untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita nak lihat apakah itu sebenarnya tekanan atmosfera yang boleh menyebabkan yang boleh memberi kesan kepada objek-objek di sekeliling kita. Dan kita dapati tekanan atmosfera ni wujud, cuma kadang-kadang kita tak dapat merasai kehadiran tekanan atmosfera tu. Okey, cuba kita tengok apa maksud tekanan atmosfera. Okey, tekanan atmosfera ialah tekanan yang disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Okay. Kita tahu bahawa bumi ini dikelilingi oleh lapisan udara yang tebal, yang terdiri daripada pelbagai jenis gas. Di mana kita tahu udara ini mempunyai berat. Udara ini mempunyai berat. Jadi apabila udara ini mempunyai berat, sudah pasti dia akan mengenakan tekanan ke atas permukaan bumi. Dan apabila ada tekanan ke atas permukaan bumi, ini yang kita katakan objek tersebut mengalami tekanan atmosfera disebabkan oleh berat lapisan udara yang berada di sekeliling objek tersebut. Okey, jadi semua faham tak apa itu maksud tekanan atmosfera? Jadi boleh tak kita fikirkan, kalau awak lihat pada aktiviti 2.4 ni yang kita dapat lihat, ada satu perbincangan yang menarik di sini. Kalau kita lihat, bincangkan persamaan dan perbezaan antara tekanan atmosfera dengan tekanan air. Dia bagi dua situasi di sini. Satu, situasi pertama mengenai tekanan air, di mana seorang penyelam di dalam lautan mengalami tekanan air. Dan yang situasi kedua, manusia hidup di daratan dan dikelilingi oleh udara. Apa beza dan persamaan tekanan atmosfera dengan tekanan air? Kita tahu tekanan, apa maksud tekanan? Apa maksud tekanan? Tekanan ialah daya yang dikenakan per unit luas permukaan. Awak ingat lagi formula tekanan? Ingat lagi tak? Iaitu P
sama dengan F bahagi A. Okey, ini kita tak nafikan. Jika kalau kita nak kata tekanan atmosfera ke, tekanan air ke, tekanan itu adalah daya yang dikenakan per unit luas permukaan. Okey, jadi itu persamaan dia antara tekanan atmosfera dengan tekanan air. Maksud tekanan itu adalah sama. Tapi apa yang membezakan antara tekanan air dan tekanan atmosfera ialah jenis daya apa yang dikenakan. Kalau kita lihat untuk tekanan air, sebelum ni kita dah belajar, tekanan air ni disebabkan oleh berat turus air yang bertindak ke atas satu luas permukaan objek ke atas permukaan cecair tersebut. Okey, itu tekanan air. Tapi kalau tekanan atmosfera adalah tekanan disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Okay, jadi kita nampak tak dua jenis berat yang berbeza lah. Kalau tekanan air, berat turus air. Kalau tekanan atmosfera adalah disebabkan berat lapisan udara. Jenis dayanya adalah jenis daya yang berbeza. Okay, jelas di situ ya. Kita boleh nampak perbezaan dan persamaan antara tekanan air dengan tekanan atmosfera. Okey. Okey, sekarang kita pergi pada muka surat seterusnya. Okey. Bagaimana kita nak mengira tekanan atmosfera? Okey, kita nak tahu nilai tekanan atmosfera. Okey, atmosfera ni, udara ni dia tetap, kan? Jadi macam mana kita nak tahu? Okey. Nilai tekanan atmosfera, kita lihat ya. Boleh ditentukan dengan menggunakan alat apa? Barometer mercury. Okey, barometer mercury terdiri daripada sebatang tiub kaca kira-kira 1 meter panjang. Panjang ni ya. Okey, awak boleh bayangkan 1 meter panjang. Kita boleh anggapkan dia macam termometer lah, alat pengukuran ni. Tapi termometer kat mamal tu pendek lah. Sekarang ini barometer mercury ni 1 meter panjang. Okay? Dan dia mengandungi mercury. Okay, apa kaedah yang kita guna? Caranya, tiub kaca yang 1 meter ni diisi dengan mercury sehingga penuh. Okay, kemudian ditutup dengan penutup. Seperti kita tengok dalam rajah. Okay, dia tutup. Okay, kita nampak dia tutup. Sini tutup. Okay, kemudian tiub kaca ni kita terbalikkan dia. Okay, dan hujungnya direndam dalam mangkuk. Okay, seperti tunjuk dalam rajah B. Okay, kawan nampak diterbalikkan dalam mangkuk. Okay, kemudian apabila penutup tu kita keluarkan, turus mercury di dalam tiub kaca akan jatuh sehingga satu ketinggian tertentu dan kekal. Dia tidak akan berubah lah. Kita tunggu dia turun. Okay, dan dia tidak akan bergerak lagi. Dan kita dapati kawasan yang kosong ini adalah kawasan vacuum. Cikgu harap semua dah tahu ya. Vacuum tu apa? Dah belajar dari tingkatan 1 lagi. Vacuum. Okay. Okay. Ada yang lupa lagi ke apa maksud vacuum? Vacuum adalah kawasan yang tiada medium. Tiada zarah-zarah di dalam kawasan vacuum. Okey. Jadi tekanan atmosfera yang bertindak ke atas permukaan mercury dalam mangkuk menyokong turus mercury. Kat mana tekanan atmosfera yang bertindak ni? Dia berada di kawasan sini. Dia bertindak di sini. Okey, awak nampak anak panah tu kan? Dia bertindak di situ. Kemudian ketinggian turus mercury bergantung pada magnitud tekanan atmosfera. Nilai tekanan atmosfera dinyata dalam sebutan nilai ketinggian turus mercury. Okay, jika nilai ketinggian turus mercury itu kita dapati bila disukat ketinggian dia adalah 760 mm. Nilai ini tetap. Jadi maka tekanan atmosfera ketika itu, okay, kita dapat
ialah 760 mm mercury. Okey, jadi tekanan atmosfera kalau kita guna barometer mercury, kita dapat 760 mm mercury. Okey, kita pergi seterusnya. Bagaimana daripada barometer mercury ni kita nak kira tekanan dalam unit Pascal. Okay, sebelum ni kita dah belajar tekanan dalam unit Pascal. Tapi untuk tekanan atmosfera, kita mengukur menggunakan alat barometer mercury. Jadi kita dapat nilai itu dalam milimeter mercury. Jadi kita nak tukar unit tu dalam Pascal. Okey, macam mana? Okey, sebelum ni kita dah belajar. Okey, tekanan juga sama juga dengan H rho G. Ingat lagi ya. Dalam tekanan cecair kita dapat satu formula H rho G. Okey. Jadi katalah tekanan atmosfera ikut mercury 760 mm mercury. Jadi H itu adalah 760 mm. Tukarkan unit dalam meter. Penting tu tukar dalam meter. Sebabnya Pascal ini Pascal ni ingat ya, ini unit SI. Okey. Jadi tu sebab kita kena tukar unit itu dalam meter. Okey. Kemudian ketepatan mercury berapa? Okey, ini tetaplah ketepatan mercury. Okey. Jadi kita dah tahu ketepatan mercury, kita tahu ketinggian mercury, kita gunakan formula yang sebelum ini kita dah belajar, iaitu tekanan atmosfera sama juga dengan H rho G. Okey, 0.76 darab 1.36 darab 10.04 darab 9.81. Graviti semua ingat kan? Okey, jadi kita dapat unitnya dalam Pascal, ya. Okey, baiklah. Kita cuba tengok, ya. Adakah nilai tekanan atmosfera ni tetap? Okey, dia sebenarnya boleh berubah mengikut perubahan cuaca. Okey, selain itu udara yang semakin tipis pada altitude yang tinggi juga menyebabkan tekanan atmosfera menjadi semakin rendah. Nanti kita cuba tengok tekanan atmosfera di permukaan bumi, di puncak gunung yang tinggi, adakah sama ataupun tidak. Kita tengok maksud dari situ tadi. Udara semakin tipis pada altitude yang tinggi menyebabkan tekanan atmosfera menjadi semakin rendah. Maksudnya tekanan atmosfera ni dia akan berubah juga mengikut ketinggian. Okey, antara alat-alat yang digunakan untuk mengukur tekanan atmosfera, iaitu kita ada dua yang digunakan dalam aplikasi kehidupan seharian lah. Okey, yang kita guna ada dua, iaitu barometer 14 dan barometer aneroid. Kalau awak tengok barometer 14, okey, apa dia? Dia diperbuat daripada mercury. Cikgu nak terus kita tengok pada perbezaan antara barometer 14 dan aneroid terus. Kat sini awak cuba tengok gambar lah. Dari buku teks ni awak boleh nampak. Ini barometer 14. Okey, kemudian awak tengok. Kalau barometer aneroid, dia ada satu bahagian dinama kotak logam separa vacuum. Ya. Kita tengok terus apa perbezaannya. Kenapa ada dua jenis ni? Okey. Okey, kalau awak tengok, barometer 14, nilai tekanan atmosfera ditentukan oleh perubahan ketinggian turus mercury. Dia menggunakan mercury, perubahan yang berlaku pada ketinggian turus mercury. Tapi kalau barometer aneroid, tekanan atmosfera ditentukan oleh perubahan isi padu kotak logam separa vacuum. Dia perubahan isi padu. Nampak beza kan? Okey, barometer aneroid, perubahan isi padu. Okey, manakala barometer 14 adalah perubahan ketinggian turus mercury. Okey, dan manakala barometer 14 ni pula, dia saiz dia sangat besar dan sukar dibawa untuk ke mana-mana sebab dia gunakan mercury. Dan macam kita tengok tadilah, di mana kita
cikgu tunjukkan tadi nilai tekanan atmosfera menggunakan barometer merkuri kan. Dia perlu 1 meter panjang. Jadi saiz dia sangat besar lah. Awak boleh bayangkan alat tu 1 meter panjang. Tapi kalau barometer aneroid, saiz dia lebih kecil dan mudah alih lah. Kita boleh bawa ke mana-mana, lebih mudah dibawa. Dan awak lihat perbezaan yang ketiga, cikgu highlight sini ini saiz besar, 14 besar, aneroid kecil. Okey. Perbezaan yang ketiga pula, barometer 14 ambil masa yang lebih lama untuk berikan bacaan tekanan atmosfera. Manakala untuk aneroid dia memberikan bacaan tekanan atmosfera secara langsung. Sebabnya kalau barometer merkuri kita kena tunggu perbezaan yang berlaku pada ketinggian turus merkuri. So dia ambil masa yang agak lebih lama. Tapi kalau barometer aneroid dia lebih cepat sebab dia perubahan yang kecil saja pada isi padu kotak logam, dia akan memberikan bacaan. Ada perbezaan sikit dia perubahan isi padu, dia dapat beri bacaan. Kalau barometer 14 kita kena tunggu sehingga betul-betul turus merkuri tu ketinggian dia sudah tidak bergerak lagi. Jadi 14 dia ambil masa yang lebih lama, manakala untuk aneroid dia memberi masa secara langsung. Terus kita boleh tahu. Tapi kelebihan 14 kalau kita lihat kejituan dia lebih tinggi bacaan dia, iaitu sehingga plus minus 0.1 mm merkuri. Tapi kalau untuk aneroid kejituan dia rendah lah, hanya 1 mm merkuri. Itu perbezaannya. Dan kalau kita lihat barometer 14 kebiasaannya banyak digunakan di pusat kaji cuaca lah. Kita nak dapatkan bacaan yang lebih jitu, jadi kita lebih banyak guna di pusat kaji cuaca. Manakala untuk barometer aneroid kita guna sebab kita nak saiz dia kecil dan mudah alih, jadi banyak digunakan di rumah, di dalam pesawat, dalam kapal. Dan sebab ni semua kita sebab nak tahu bacaan dia dengan lebih cepat kan. Kalau awak bayangkanlah dalam pesawat, kalau kita guna barometer 14 dah lah besar, tak sesuai. Kemudian pesawat ni kita nak tahu tekanan atmosfera tu dengan lebih cepat. Jadi kalau kita guna barometer 14, belum apa-apa kapal terbang pun jatuh dulu kan. Jadi itulah perbezaan antara barometer 14 dan barometer aneroid. Dan kalau awak tengok bagi menyelesaikan masalah dalam kehidupan harian, kalau awak tengok unit bagi tekanan sebenarnya ada 4. Yang biasa kita dengar tadi Pascal dan juga milimeter merkuri. Kalau Pascal unit SI lah. Kalau merkuri adalah unit manometrik. Kita tengok lagi 2. Kalau yang 2 ni pula MH2O adalah dipanggil unit metrik dan milibar adalah unit metrik yang lebih kecil. Apa beza antara empat-empat ni selain daripada jenis unit? Pascal kita guna banyak bidang-bidang sains. Manakala milimeter merkuri dalam bidang perubatan, meteorologi, penerbangan dan sains. Dan kalau awak tengok nilai tekanan selalunya kita akan, kalau unit SI ni selalu kita guna Pascal lah. Nilai tekanan perlu dinyatakan dalam unit Pascal sebelum diganti ke dalam rumus fizik. Selalu rumus fizik memang kebanyakannya kita akan guna Pascal. Contoh milimeter merkuri ni kalau kehidupan seharian kita, tekanan darah lah. Tekanan darah dia dalam unit milimeter merkuri.
Okey, untuk meter H2O digunakan dalam tekanan air dalam laut, tekungan air dan empangan. Milibar pula digunakan dalam bidang meteorologi setara dengan unit hektopascal, iaitu 1 milibar sama juga dengan 1 hektopascal. Tekanan atmosfera ialah 1013 kalau kita nak ambil tekanan atmosfera lah 1013 milibar. Tapi selalunya kebiasaannya dalam kehidupan kita banyak guna Pascal dengan milimeter mercury lah. Okey. Selalunya bila ada unit berbeza ni, kadang kita nak tukar unit. Bila tukar unit, okey, apa kaedah kalau awak tengok contoh 1 ni. Contoh 1, bacaan tekanan darah seorang pesakit ialah 160/100. Berapakah tekanan 160 mm mercury dalam unit Pascal? Okey, mudah saja. Pertama sekali, okey, ni ada langkah-langkah by step. Okey, kena pasti masalah. Yang kedua yang penting, kena pasti apa maklumat yang diberi. Okey, kita ada 160 mm mercury tu maksudnya ketinggian cecair dia adalah 160 mm lah. Okey. Dan pecutan graviti G semua dah diberi. Okey, dan diberi ketumpatan. Okey, kita ada di sini 3 maklumat kat sini. Okey, ada 3 maklumat. Okey, langkah yang ketiga, kita tahu kita sekarang nak guna rumus apa? Kita ada H, kita ada rho, kita ada G. Okey. Jadi kita guna formula P tekanan sama dengan H rho G. Okey, masukkan semua nilai H rho G. Kita dapat jawapan dalam Pascal. Cuma cikgu nak awak hati-hati bila Pascal ni unit SI. Jadi ketinggian tu mestilah dalam unit meter. Jangan silap. Okey, contoh 2. Okey, tekanan maksima yang boleh ditahan oleh tembok tepi laut ialah 3.6, 10.5 Pascal. Okey. Berapakah tekanan maksimum itu dalam unit mH2O? Okey, sekarang unit Pascal nak tukar unit H2O. Okey. Diberi ketumpatan, kita tengok apa kita kena pasti dua masalah. Pertama nak cari tekanan dalam unit mH2O. Ni masalah kita nak cari. Okey, jadi apa maklumat yang ada? Kita ada tekanan dalam Pascal. Okey, kita ada ketumpatan H2O. Dan kita ada pecutan graviti. Jadi kita ada nilai P, nilai rho, ketumpatan dan nilai pecutan graviti G. Kita guna formula yang sama. Okey, guna formula yang sama. Okey, tekanan H rho G. Kita cari dalam tekanan dalam unit mH2O. Maksudnya kita cari ketinggian H. Ketinggian dalam H2O. Sebab H2O ni ketinggian ni meter. Jadi kita terus carilah. Okey. Okey, jadi H sama dengan tekanan bahagi rho G. Masukkan nilai. Okey, terus kita dapat jawapan. Terus kita dapat sebab ini unit SI. Jadi ketinggian yang kita dapat ni pun dalam meter. Terus meter lah. Perlu tukar lagi tak? Tak perlulah. Sebab unit bagi H2O ialah meter H2O. Jadi terus kita ambil saja 36.7 meter H2O. Mudah kan? Okey, dan akhir sekali dalam tekanan atmosfera. Okey, apa kesan tekanan atmosfera pada altitude tinggi dan kesan tekanan pada aras kedalaman lampau? Okey, ni awak boleh baca, boleh tengok. Macam kita sebut tadi, tekanan atmosfera ni boleh berubah. Okey, di mana pada altitude yang semakin tinggi, awak dah belajar kan, bila udara semakin tinggi, pada altitude yang tinggi, udara semakin tipis. Bila semakin tipis, zarah-zarah di bahagian ketinggian yang tinggi, dia semakin berkurang. Jadi bila berkurang, ketumpatan udara di altitude yang tinggi juga semakin rendah. Okey. Jadi bila ketumpatan udara di altitude yang tinggi semakin rendah, peratus oksigen dalam udara pun semakin berkurang lah. Sebab kurangnya zarah-zarah udara di altitude yang
tinggi. Jadi apabila ketepatan rendah, dia memberi kesan tekanan atmosfera juga akan menjadi rendah. Ya. Sebab bila ketepatan rendah, berat udara pada altitude yang tinggi juga menjadi rendah. Bila berat udara pada altitude tinggi menjadi rendah, jadi kita balik pada konsep tekanan, berat kecil, maka tekanan yang dihasilkan juga menjadi kecil. Jadi kalau awak boleh lihat, kalau orang yang suka mendaki gunung yang tinggi, awak boleh lihat kan, kadar pernafasan akan meningkat, penyerapan oksigen dalam paru-paru berkurang, kadar metabolisme meningkat, hilang selera makan, boleh jadi dehidrasi, fikiran menjadi tidak jelas. Jadi selalunya untuk orang mendaki gunung lah dengan kapal terbang. Sebab bila kita pergi lagi atas, tekanan menjadi semakin rendah. So tu sebabnya bila orang nak daki gunung, kena ada stamina, latihan fizikal sebelum mendaki. Tak boleh terus saja sonok-sonok nak daki Gunung Kinabalu. Tak boleh, kena ada stamina. Contoh, dia perlu ada peralatan seperti jam tangan, pintar, nak ukur ketinggian, tekanan darah, suhu badan. Dan dia perlu mendaki secara perlahan supaya dia boleh menyesuaikan diri dengan perubahan tekanan. Minum air walaupun tidak dahaga sebab kita nak elakkan dehidrasi pada badan kita. Macam dalam kapal terbang pula, selalunya meninggikan tekanan kabin kapal terbang sehingga hampir sama dengan tekanan pada aras laut. Tu bila ada dalam kapal terbang tu, dia ada satu sistem lah, supaya udara dalam kapal terbang tu perlu sama dengan tekanan pada aras laut. Kalau tak, awak akan mengalami satu tekanan yang rendah lah di dalam kapal terbang. Dan di mana dalam kapal terbang juga udara akan dikitas semula dalam kabin supaya segar dan mengandungi arus oksigen yang mencukupi. Dan penumpang juga diingatkan untuk minum air lah, untuk elakkan dehidrasi. Kalau awak lihat, kalau angkasa lepas pula macam mana kan? Angkasa lepas ni menarik, sebab angkasa lepas dia luar atmosfera bumi, dah keluar dari bumi. Kalau di angkasa lepas pula, atmosfera kita, tekanan udara di sana dia adalah hampir sifar. Lagi bahaya, dia dah hampir sifar. Di mana kapal angkasa lagilah dia perlu meninggikan tekanan kabin supaya sama dengan tekanan atmosfera. Jadi bila dalam kapal tu tak perlu dia pakai suit tekanan semasa dalam kabin kapal angkasa. Kena ada pasang alat oksigen, kena ada sedia suit tekanan untuk dipakai oleh angkasawan ketika dia keluar dari kapal angkasa supaya nak imbang tekanan dalam badan. Kalau tekanan pada aras kedalaman lampau di permukaan laut. Jadi kalau kita naik terlalu atas, tekanan terlalu rendah. Kalau kita masuk lagi dalam, di bawah permukaan laut, tekanan akan bertambah. Kan, tekanan air bertambah dengan kedalaman air. Kita dah belajar ada tekanan cecair kan sebelum ni. Kalau H tu semakin bertambah, tekanan akan semakin bertambah. Jadi kita boleh lihat penambahan kedalaman sebanyak 10 meter menyebabkan peningkatan tekanan air sebanyak 1 atmosfera. Jadi kesan ke atas manusia, dia efek kesan dia lain pula lah. Sebab ini kesan tekanan yang tinggi, di mana badan kita, tisu badan kita akan menyerap gas nitrogen yang berlebihan. Gas nitrogen akan melarut dalam darah. Bila itu berlaku, fikiran akan menjadi tidak jelas. Pembentukan gelombang nitrogen dalam tisu salur darah kita akan menyebabkan tekanan dikurangkan, akan menyebabkan berlaku gelembung nitrogen dalam tisu dan salur darah jika tekanan kita dikurangkan dengan terlalu cepat. Jadi kalau untuk penyelam dan kapal selam, sama juga perlu ada latihan fizikal. Pakai suit penyelam yang sesuai. Nah, awak boleh baca lagi kat situ. Kalau kapal selam, badan kapal selam lah perlu dibuat daripada satu bahan, keluli atau titanium, untuk menahan tekanan yang tinggi di sekelilingnya.
Okey. Di mana tekanan kabin kapal selam dikawal sehingga hampir sama dengan tekanan di aras laut. Tangki oksigen atau alat penjana oksigen melalui proses elektrolisi disediakan supaya bekalan oksigen adalah mencukupi. Okey, baiklah. Kita dah habis sampai tekanan atmosfera. Cikgu harap awak dapat membezakan antara tekanan cecair dengan tekanan atmosfera tadi. Okey. Jadi untuk topik ini, tugasan untuk awak hari ini, selepas ini cikgu minta awak seperti biasa buat nota dan awak juga boleh buat latihan praktik formatif 2.2 di dalam buku latihan. Okey. Baiklah, sampai di sini saja. Jika ada sebarang masalah, boleh mesej cikgu. Okey, insya-Allah cikgu akan luangkan masa untuk membantu awak semua. Okey. Sekian saja. Selamat belajar. Okey, sekian. Terima kasih.